Tetapi dalam realiti, orang yang tak ada duit pun dihubungi oleh scammer. Betul. Orang yang ada 1,000 pun dihubungi oleh scammer. Betul. Orang yang ada 500 pun dihubungi oleh scammer. Kalau betul boleh pukau, why you nak waste your time untuk buang masa dapat yang kecil-kecil? You sebenarnya boleh dapat yang besar terus. Kembali lagi kita di Sembang Edu Podcast untuk episod yang ketiga bersama saya Nora dan Azrin. Okey, tetamu yang sama lagi iaitu Tuan ASPB Rahmat Fitri. Maksudnya bersara. Walaupun muda lagi. Yes, betul. Perasan muda. Jangan tak ada kat. Jangan jack lebih sangat. Jangan jack lebih. Okey. Okey. Harga Azrin, tetap sama Jangan ingat nak diskaun-diskaun Harga sama. Okey. saya puji tak boleh diskaun kalau tak boleh masuk kat saya. Okey Azrin. Azrin tadi cakap pasal jenayah-jenayah scammer ni semua ni bila fizikal je. Yeah. Tapi dekat TikTok kan bila kita scroll ada orang yang dia dalam telefon je tapi dia dengar cakap tuan. Dia guna minyak-minyak pukau-pukau gitu. Okey, pertama sekali kita nak tahu pukau ni wujud ke tak? Ya. Okey, kalau pukau betul-betul pukau, dia wujud untuk kalau bersemuka. Oh. Ada kita nampak tentang mata. Macam sekarang saya tengok awak, terpukau tak? Kan? Kena minyak calit. Awak jangan masuk campur dalam hal ni. Awak tengah cakap dengan Okey, contoh. Okay. That's why kita nak bagi tahu dalam bersemuka tu memang wujud. Okey. Tetapi dalam online tidak wujud pukau. Ya, yang ada Indonesia dia betul. Okey, saya bagi fakta dia. Katalah mic kat sini. contoh. Katalah awak seorang bomoh pukau. Bayangkan awak bomoh pukau. Saya kena ambil karakter sesuai dengan muka. Dah kena dah ni. Okey. Nak contoh. Kalau awak boleh pukau orang, ada dua prospek masa. Contoh saya ni duit tak ada. Saya dalam RM1,000 je duit saya ada dalam akaun. Okey. Sahabat awak ni dia ada banyak, ada 100k sebab duit laki dia, duit dia. Dan duit laki-laki dia yang lain pun duit Semua dia duit juga, dia. semua duit dia. Duit dia banyak. Awak nak pukau mana satu? Saya ke dia? Ya. Kan? Of course awak akan cari orang yang betul-betul kaya, milenial dan duit banyak. Tapi dalam realiti, orang yang tak ada duit pun dihubungi oleh scammer. Betul. Orang yang ada 1,000 pun dihubungi oleh scammer. Betul. Orang yang ada 500 pun dihubungi oleh scammer. Kalau betul boleh pukau, why you nak waste your time untuk buang masa dapat yang kecil-kecil? You sebenarnya boleh dapat yang besar terus. You ambil duit orang 5 juta, you duduk rehat tidur kat rumah. Dah cukup lah aku untuk tahun ni kan. Tapi benda tu tak berlaku. Dan tangkapan-tangkapan kita buat terhadap semua skema-skema yang kita dah buat, tak ada pun orang tahu pasal pukau. Bila kita tanya pukau pun, tuan, pukau tu apa sebenarnya? Tak Dia ada pun ilmu tanya balik. lah. Tak Bukan- ada. Bukan diorang Sebenarnya ada ilmu apa semua. Tak ada. Awak jangan picit saya. Saya tak nak gunakan perkataan tu. Dia main guna Metro pukau. apa kat akhbar keluar Dia Akhbar keluar. okey dia gini. Terpukau dengan habuan. Dia terpukau tu bukan masuk kena pukau, macam dia macam terpesona lah macam tu. Oh. Tertarik. Terkesima. Tertarik. Lagi satu, contoh, kalau awak dah kelebihan, telefon boleh pukau. Betul lah. Awak nak kahwin dengan siapa saya tanya? Contoh awak bujang. Okey. Awak telefon je awak boleh pukau. Dah awak boleh pukau kan kata dalam telefon kan. betul lah. Awak nak kahwin dengan siapa? Siapa? Saya tanya? Kaya lah. Ambil yang cantik dan kaya. Yes, Contoh, betul. Datuk Tu ke, Nio ke betul. kan. Kan dapat bini nombor 1, bini nombor 2, bini nombor 3, nombor 4. Semua kaya dan cantik. Dia cakap Fatah Amin. Itu lelaki. Okay, Awak okay. jangan nak awak ada je nak test mentang-mentang dah single. Awak jangan. Okey. Habis madu sepah dibuang kan. Okey. So makna kata kalau awak tengok bomoh-bomoh, katalah bomoh pukau ni lah. Cuba tengok dia kahwin dengan siapa? Dengan orang kampung. Kalau dia betul boleh pukau, buat Dia apa boleh lah nak kahwin. kahwin kampung. Baik dia kahwin first. Cari mana yang ada. Nak macam mana? Ini dapat ni, besok dapat ni. So, pukau yang dikatakan pukau dalam online tu memang tak wujud. Sebenarnya, orang kita tak boleh terima hakikat yang mereka ini ditipu. Dia you yang duduk. mereka ini. Kan? Yang sebenarnya Itu je. So, saya kata,
Apa yang meyakinkan awak dia tu tak kena dia tu memang kena pukau? Tuan, dia tu doktor tuan, pandai, takkan kena scam. Saya tanya balik. Apa awak ingat kalau dia tu kerja bagus, dia tak ada kelemahan sebagai seorang manusia ke? Apa dia memang hebat sangat ke? Memang tak ada apa-apa langsung mistik yang dia boleh buat. Kita ni selagi kita manusia, kita memang akan terdedah dan juga kita memang ada kelemahan. Ada buat silap lah. Itu je. Awak belajar pandai. Contohlah tadi dia cakap doktor. Kawan saya pernah cakap, ni doktor mak takkan dia kena scam. So saya tanya dia balik, doktor masa kau belajar bertahun-tahun, kau belajar ke bab scam ni? Tak ada. Kau belajar bab jahit, bab potong. Tak ada kena mengena ni. Ini satu silibus dan subjek yang lain. Hakikat dia, kita nak bagi tahu rakyat Malaysia kat sana, apa yang sedang kita lalui ini sebenarnya adalah satu benda yang baru yang sebenarnya kita kena belajar ambil tahu. Belajar. Kena ada ilmu. Ilmu. Kat sekolah mana ada belajar bab ni? Sebaik ramai ada. Betul lah. Kena masukkan subjek tu. Kena, of course. Saya Banyak kementerian benda boleh. ni betul, saya setuju. Sebenarnya benda ni harus diterapkan di peringkat awal lagi. Mungkin di sekolah rendah, tapi bukanlah subjek yang menggunakan ingredient yang berat. Yang ringan-ringan je lah. Ini Okey. apa tu? Kamera hidup Apa-apa Mungkin je. lah. Mungkin yang ni kita boleh masuk bab digital ke kan, digital kan. Okey, anak-anak murid apa yang boleh komen, apa yang tak boleh komen, apa boleh tengok, apa tak boleh tengok. Ajar basic. Masuk sekolah menengah kita lebihkan sikit. Masuk universiti lagi lebih. Di peringkat universiti mungkin kita dah kena masuk semua bab-bab yang melibatkan SOP dan prosedur. Because semua orang yang kena scam, dia tak ikut prosedur. Kita ikut prosedur, betul. Macam tadi awak kena, patutnya awak bayar dalam akaun company, tapi kenapa bayar akaun individu? So setidak-tidaknya bila dia dah ada basic tu, untuk dia berhadapan dengan situasi-situasi ni di peringkat akan datang, di masa akan datang, dia tak begitu sukar. At least dia boleh fikir, ni tak logik ni. Tak logik scam. Kena ingat, benda tak logik scam. Mana mungkin awak melabur 300, within 3 jam awak boleh dapat 30,000. Satu benda yang paling tak logik yang awak boleh guna pakai adalah, kenapa saya kata benda tu sangat tak logik? Cuba kau fikir, kalau kau betul lah masuk 300, 3 jam boleh dapat 30,000, kenapa masih lagi ada orang yang miskin kat dalam dunia atau dalam negara ni? Betul. Dan kenapa kita semua bekerja susah payah dapat gaji tak banyak mana pun kalau itu boleh buat duit? Senang dia dapat. Common sense. Tak payahlah buat podcast. Tak kan? Benda yang common Tapi sense. masih lagi ada orang percaya. Sebab ini masalah, sebab dia orang tamak. Betul. Sebab dia orang Nak cepat lah. Nak cepat gaya lah. Tak payah cakap. Kan nak cakap. Cepat gaya. Dia orang contoh, kalau saya cakap contoh lah. Sebut perkataan yang saya kalau boleh saya tak nak cakap tu lah. Perkataan bo tu kan. Awak rasa dia orang boleh terima? Tak boleh terima. Tak boleh. Tuan tak boleh cakap macam ni. Tuan tak boleh cakap sebab saya doktor. Bukan saya kata untuk doktor ni lah. Maksudnya saya cakap untuk orang-orang yang biasa lah kan. Kita ni ada masalah. Saya tak tahulah. Saya nampak di Malaysia ni ada satu masalah yang dia orang tak boleh nak ikut nasihat kita. Ikut je tak boleh. Dia mesti nak ada benda nak argue. Tu saya kata, kenapa awak nak kena argue? Saya cakap benda yang betul. Saya nak menyelamatkan awak. Contoh dalam kes pelaburan. Banyak pelaburan pelaburan banyak. Pelaburan love scam. Yang ni tak payah cakap. Dia orang ni semua memang degil. Memang degil. Saya dah cakap itu scam. Selalunya kalau kita cakap itu scam, kita beranggapan scammer yang nak scam mangsa ni akan marah kita. Dia akan cuba nak menjatuhkan kita. Tapi tak, dalam realiti mangsa ni, yang mangsa kena scam ni, yang mempertahankan scammer tu marah kita. Awak bayangkan. Tak pelik ke? Kita dah cakap scam. Malaysia pelik. Memang pelik orang dia. That's why saya kata ni, buka. Dia tak terima hakikat tu. Tak boleh. Dah kena tipu. Buka pintu hati untuk menerima teguran dan juga nasihat tu dengan terbuka. Awak ikut je. Orang dah ada pengalaman. Jangan nangis. Lap air mata. Sikat rambut. Macam mana awak masuk tadi rambut awak macam tu awak keluar. Tadi sebab ada ni. That's why dia senang je. Okey lah, ginilah. Awak nak jadi seorang pemain badminton yang hebat, awak akan ikut cara macam mana atlet badminton yang hebat tu, training dan juga cara pemakanan dan training dia, betul? Nak jadi seorang doktor hebat, awak akan belajar dengan seorang doktor macam mana dia belajar ambil biologi, dia pergi mana apa semua, sehinggalah awak pun menjadi hebat. Awak nak menjadi orang yang tak nak kena scam, awak kena ambil tahu dengan orang yang memang tahu dan tak pernah kena scam ni. Betul. Contoh macam. Bukan saya kata saya hebat, maksudnya pengalaman saya ada. Dah. Pengalaman, Yeah, itu betul. je. Ilmu dah Ni ada. tak, tuan, saya ada belajar dengan ada kawan saya. Kawan kau siapa?
Pernah Kak. Kat mana Dia kau pun belajar kat pernah kena tipu. kawan kau tu? Ada masa kita lepak kat warung tu, kawan cerita. Kawan kau kerja apa? Tak kerja, dia kat kampung tu. Yang itu kau sibuk dengar cakap dia. Yang aku ni yang tangkap scammer hari-hari dan aku dah cakap ni scam. Kau tak nak dengar. Habis saya nak cakap macam mana? Soalnya manusia ni, minta maaf, tamak. Kalau dia kata, tuan, saya tak tamak, cuba awak cakap dengan dia, awak bagi satu contoh saya ajar. Ada ASB, tabung haji. Boleh invest kat situ, kenapa tak nak masuk duit kat situ? Lambat. Sikit. Itulah ciri tamak. Waduh. Orang kita, dia tak boleh menerima hakikat benda tu yang dia tu sebenarnya kesilapan tu daripada dia. Itu je. Saya nak cakap ni tu banyak orang marah saya sebab itulah tak boleh Sebab terima betul tu. sangat. Betul sangat. Sebab betul Kan? sangat. Jadi Last time kan, hari tu saya kena call tau. Dia cakap, ni nama ni Siti Nurhaliza. Saya tak tahulah dari mana dia dapat nama kan. Nombor awak ni Siti. terlibat dalam... Oh my God! Kata. Sekarang trend ni. Sekarang memang tengah Kan? trend. Nombor awak terlibat dalam advertise scammer. Jadi awak ni apa dekat Sarawak, dia cakap kat saya. Saya bilang, kalau awak nak datang kat saya, call pakai nombor personal, awak tunjuk saya proof bukti yang saya memang ada sebarkan apa semua. Lepas tu, okey, kalau awak nak bukti, awak boleh datang ke office kami sekarang. Di mana kat Sarawak? Tak ada masa lah saya nak pergi Tak sana. masa lah. Lepas tu, kalau tak, kita akan boleh tindakan. Awak buat je lah apa yang awak Buatlah, nak. aku tunggu kat sini, aku tunggu. Buat je lah, terus off. Sebab Tak boleh fikir dia orang ni. Hari tu ada seorang mangsa tu mesej saya, tuan. Sultan Abdullah, Sultan Pahang mesej saya. Kau cakap kau ni gila ke apa? Wah, Dia mesej apa? Dia mesej apa? Nak bagi gift. Cakap, ya Allah, hai. Sultan Pahang, kalau betul lah, kalau pun dia nak bagi gift sekalipun, bukannya dia mesej kau direct. Betul. Dan Dia kenapa jumpa. tiba-tiba dia nak bagi kau gift? That's why saya kata, kenapa kau tak boleh fikir benda tu? Awak tak pernah masuk pun apa-apa pertandingan. Tiba-tiba orang nak bagi awak hadiah. Logik tak logik? Kan tak logik. That's why saya kata, awak tak nak kena scam, jadi orang normal. Betulkan your mentality. Jangan tamak. Jangan nak ambil mudah. Kan? Kau tak pernah beli barang tu, tiba-tiba barang nak sampai. Kan tak masuk akal. Kau tak pernah masuk pertandingan, tiba-tiba kau dapat hadiah. Kan tak masuk akal. Kau tak pernah jumpa dengan lelaki Mak Saleh yang kau berkawan dalam media sosial dan scam tu. Takkanlah lelaki Mak Saleh tu nak bagi kau hadiah. Kenal baru 2 minggu, nak bagi iPhone 14 Pro Max, nak bagi jam Rolex. Saya tanya balik mangsa, yang awak ni bercinta dulu dengan lelaki awak dah tak ada ni. Awak bercinta dulu, 2 minggu ada dapat apa-apa. Jangan kata dapat apa-apa, 2 tahun belum tentu dapat. Itu yang jumpa hari-hari. Betul kan? Common sense. Kau tak kan? bagi hadiah dekat awet kau. Okey, awak lelaki saya tanya. Jujur awak berkawan dengan wanita dalam media sosial. Okey. Tak pernah jumpa ni. Okey. Awak nak bagi hadiah tak? Tak mungkin saya bagi. See? Jawapan pada lelaki tak guna. Nampak? Dia takkan bagi kalau tak jumpa. Tak bagi contoh. Tak mungkin, memang betul. Mungkin lah. Awak bercinta dengan boyfriend awak. Kalau setakat first time jumpa, tak ada nak dapat hadiahnya. Itu pun nasib. Tak, ini dia biasa pau. Mana ada. Tak kisahlah, at least dia dapat juga hasil. Ini kau tak dapat hasil Kena apa? scam pula tu. Kau tak dapat apa-apa. Kau cuba dia dapat I will marry you. You look so pretty. Dan 60 lebih kau cakap you look so pretty. Lepas tu DP pakai baju pilot, kepala botak. Pakai uniform. Kita tahu uniform memang handsome. Kita tahu. Sebab kita pernah dekat situ dulu. Tapi persoalan dia, persoalan dia tak pernah berjumpa. Lelaki ni saya nak bagi tahu. Ni lelaki saya nak bagi tahu awak. Okey. Lelaki jangan kata tak pernah jumpa. Kalau jumpa sekalipun belum tentu senang nak dapat hadiah. Nak kena pegang tangan dululah. Itu pegang tangan, dapat belanja makan je dulu. Aku asam. Biasanya tuan kan, yang biasa scam ni lah. Lelaki ke perempuan? Kena scam ke yang scam? Yang tukar scammer. Lelaki. Scammer. Okey, scammer Lelaki. balance. Sama banyak. Allah. Kalau yang kena scam, ada juga lelaki. of course lah, wanita. Nampak tak kita banyak duit? Memang. Sebab duit lelaki kat mana? Dekat perempuan tu. Itu sebab lelaki jarang kena scam. Tak ada duit. Asyik-asyik kena pau. Tapi persoalannya di sini adalah wanita ni dilahirkan sebagai seorang pegawai penyiasat yang hebat. Pada satu-satu ketika mereka akan menjadi pegawai penyiasat yang sangat hebat. Sangat. Kenapa mereka tak nak gunakan kehebatan mereka menyiasat itu dalam situasi kehidupan diorang supaya diorang tak kena scam? Sebab tidak berkaitan dengan orang. Kan? Pelik kan? Wanita. Kalau orang yang kita suka, yelah. Kita macam ni lah. Ada patah mengatakan wanita is always right. Sekati dia orang lah.
Memang pun. Cakap lebih pun tak guna. Cakap lebih betul tak kalah juga. Kita macam ni sebenarnya perempuan ni. Apa yang lagi awak nak menegakkan ni? Apa lagi? Oh, cerita pasal scam ni dah cerita pasal gender dah. Okey. Okey. Bagi tuan lah. Perempuan ni. Tak ada cerita pasal perempuan. Memang nak kena. Okey, pasal pendidikan lah. Okey. Tadi kan tuan cakap patutnya kita kena start ni apa masuk tentang anti-scam ni apa semua. Daripada peratusan yang kes yang tuan uruskan terlibat, kebanyakan yang di-scam tu orang yang berpendidikan pendidikan. ataupun tidak. Okey. Macam tu. Sama banyak. Sama banyak juga. Sama je. Lebih kurang lah. Sama Sebab dia je. gini, dia bukan tengok pada yang pandai atau tidak. Dia tengok siapa ada duit. Kadang-kadang dia ada pendidikan tapi dia tak ada duit. Kadang-kadang dia tak ada pendidikan tapi dia ada duit. Dia mulut manis Yang ni yang tukang scam pandai-pandai tak? Semuanya memang cak-cak ayam. Jenis belajar tak habis. Yang memang jenis tak berapa pandai Cap pun. ayam guys. Yo guys, cap ayam. Memang mereka datang daripada situ. That's why okey lah, kalau awak pandai, awak dah dapat kerja dah, awak dah kerja elok dah. Betul? Ni Dia yang jenis yang tak bekerja, malas bekerja, cari Scam. kerja dapat tak boleh nak bekerja. Orang-orang macam gini lah. Call Yang je. selalu jadi scammer ni. Betul. That's why penting lah, ilmu sangat penting guys. Ilmu sangat penting. Awak tanya saya, okey, contohlah. Saya tak hebat tanya saya. Okey lah, jangan tanya saya orang kata angkat bakul. Adik saya. Dia tak pernah kena scam. Dia belajar tak pandai. Jujur saya kata, dia sampai tingkatan 5 Bagi dia je. scholarship. Gitu. Betul. Dia ni saya tahulah biasalah, saya anggap biasa. Tapi dia tak pernah kena scam. Sebab apa? Sebab dia Sebab ada. hari-hari dia dengar apa abang dia cakap dia ikut. Oh. Makna kata you all kalau tak nak kena scam, you tak perlu untuk jadi pandai sangat untuk tak nak kena scam. You ikut dengar cakap nasihat, you takkan kena scam. Tengok live. Habis cerita kan. Tengok live. Saya tak pernah kena scam. Orang tanya saya, Rahmat, kenapa awak tak pernah kena scam? Bukan sebab saya polis. Bukan sebab saya ada alat yang canggih. Saya tak ada alat pun. Tak ada apa pun. Saya tak buat Betul apa pun. Knowledge. Saya kata tak nak kena scam. First kena fikir normal. Orang normal takkan kena scam. Dia fikir logik rasional. Yang kedua, ikut SOP. Semua orang yang tak ikut SOP prosedur, dia akan kena scam. That's why kena ikut SOP prosedur. Nak bayar saman trafik, jangan bayar kat individu. Kan bayar kat kaunter saman. Ya, Tiba-tiba betul. ada someone, individu approach you. Nak 50%. kita bagi murah. Itu yang awak kena scam. Yang ketiga, kalau awak tak boleh buat nombor 1, nombor 2, awak buat nombor 3, 200% you takkan kena scam. You kena semak dan tanya. Yang call awak siapa? Polis. Call balik polis. Yang call awak JNT, call balik JNT. Yang call awak mahkamah, call balik mahkamah. Orang kita ni susah sangat nak bertanya. Tanyalah. Ke sebab diorang pun buat salah. Sebab tu diorang main bayar je. Mungkin. Mungkin kan. Sekarang ni kat mana cerita pasal ilmu, zaman saya dulu susah. Awak ni zaman yang muda-muda sekarang tau. Yang lemak-lemak manja tau. Zaman Canggih. saya dulu, jangan nangis lah. Cakap sikit nangis. Jangan nangis. Kita nak cerita zaman dulu kesusahan nak belajar. Handphone pun tak ada. Betul tak? Sekarang tekan je. Oh, Tekan jawapan semua dah ada kat situ. Apa yang Google, susah? check. Dan lebih best lagi, awak duduk rehat, tengok je live. Rahmat tengah bebel tu. Ya. Pagi-pagi kena tibai. Dia, Awak selalu masuk live dia. Okay. mana awak follow lah. Saya follow. Follow. Bagus, awak bagus. Saya ada search Ilmu. dulu. Ilmu. Kena- Itu kena sebab tahu. ilmu ni tak ada alasan nak si budaya, tak nak si budaya. Nak dapat ilmu ni kat mana-mana boleh. Orang cakap, tuan saya tak ada masa. Penipu tak ada masa. 24 jam awak ada. Tidur 8 jam, ada 16 jam lagi. 16 jam lagi awak ada perjalanan sejam-sejam. Ada lagi 14 jam. 14 jam lagi awak katalah makan, tidur sekejap apa semua lebih kurang dalam 3 jam. Ada lagi 11 jam. 11 jam masa awak berbual dengan anak-anak apa semua katalah ambil 7 jam. Ada lagi 4 jam. Saya mengaji 4 jam. Ngaji sampai berapa jam? 4 jam. 4 minit pun dah menangis-nangis. Itu melaju dah. Tapi kesian lah tuan kadang-kadang tengok macam orang yang dah pencen, kumpul duit nak pergi umrah haji kena tipu. Student Saya bagi kita tahu awak, pernah. yang bersara, jumpa saya, ramai yang bersara jumpa saya menangis-nangis. Duit yang dia kumpul 300-400 ribu tu, habis macam tu saja. Kena scam. Live dia. Awak bayangkan, imagine you imagine you dah tua, duit tu you ada ni nak guna kan? Tiba hilang. Gila, siut. Dia akan Itu jejaskan senang dia ke punya cari duit tu? Bukan senang Nak podcast kena 1000 episod tau. That's why saya cakap, okay, contoh agensi kerajaan.
kena buat program ataupun LDP ataupun latihan khusus seminar Betul. bagi knowledge ni secara berkala. Dan orang kata kekerapan tu kena, dia gini, istiqamah. Kenapa saya kata istiqamah? Very simple. Sebagai contoh dulu awak belajar sains, berapa lama awak belajar sains? Untuk awak tahu itu sains, berapa lama? Okey, tak payah sains lah. Belajar matematik yang paling mudah sekali. Daripada Sekolah darjah 1 rendah. sampai Tingkatan 5. Okey, berapa tahun? 11. 11. So makna kata kalau awak nak belajar ni pun sebenarnya awak memerlukan masa yang lama untuk awak faham dan tahu. Itu 11 tahun. Awak ingat kalau sekadar ini awak dapat dengar sejam punya podcast ataupun video Rahmat yang berapa minit, cukup? Jawapan dia tak cukup. tak cukup. Tak cukup. That's why bila cakap pasal ilmu ni, dia kena istiqamah dan dia kena secara orang kata serius. Dia kena kerap. Ini penting Knowledge ni kena selalu. Saya bagi Sentiasa contoh zaman saya dulu kecil, saya boleh ingat iklan zaman dulu. Iklan Ezion lah, Trojan lah, zaman dulu-dulu punya iklan legend-legend tau. Apa tu? Awak kan saya kata awak kan zaman manja lain. Saya kata saya zaman orang lama. Jadi iklan tu sampai sekarang kita dendang, Tora. Tanya ni, betul tak? Tora makanan orang tua tu. dia tahu. Orang tua. Orang tua dia tahu. Zaitun, ya Allah. Boleh. Yes. Kita Okay. boleh sebut balik iklan-iklan tu, boleh skrip dia, kita boleh baca balik sebab hari-hari kita disajikan dengan benda-benda tu. That's why masuk dalam kepala tak? Betul. Masuk. Okay, cerita pasal scam. Saya nak tanya. Satu hari-hari kau dengar? Tak. Hari ni. Ini Iklan yang dia patut government dan company-company besar ambil. Kena ambil jalan ni, ambil benda ni sebagai satu benda yang serius. You kena all out. You kena hari-hari. Hari-hari without fail. Betul. Nak mengajar orang, dia tak boleh sehari. Takkan masuk dalam kepala. Ni saya cakap sejam ni. Bukan dia ingat pun, bukan dia tahu pun. Ingatlah yang Tora tu. Tora je dia ingat. Lain dia tak ingat. Tengok. Macam mana tak kena? Kena ada iklan tuan Kena ada iklan, Kena selalu. ada konsisten. Podcast pun kalau boleh kena hari-hari kan. Cik. Okay, dia je kita lock sampai 2027. Saya kontak saya siap lah. Nak lock date tu. Okay. So dah lupa dah kan? Pendidikan. Pendidikan tu. Kenalah, kat universiti pun dah kena. Kat universiti, Tuan pernah bagi talk dekat budak-budak universiti setakat ni? Benar. Apa universiti tu? Saya tu beberapa kali, saya tu rajin panggil saya. Masa tu saya masih lagi dalam pasukan lah, PDRM. Oh, daripada belum daripada bersara saya dalam PDRM lagi. Sebab masa tu tak perlu bayaran. Jadi dia orang suka panggil. Itu kira kerja Sekarang ni kebajikan, aku kita cari kebajikan. Sekarang ni aku tengah tunggu bila nak panggil aku dia. Harga dah lain lah. A few lah universiti. UKM pun dah pernah, UiTM. Boleh kata semualah, USM, semua pernah panggil lah. That's why terima kasih lah saya ucapkan kan universiti ni. Cuma saya mengharapkan kalau boleh student-student kena ambil cakna benda ni lah. Betul. Bukan sekadar student je Kalau boleh cikgu-cikgu, lecturer pun kena dengar juga. Sebab penjawab awam paling ramai kena scan adalah cikgu. Yes, betul. Saya risau kalau cikgu kena scan sebab awak yang mendidik. Kalau awak kena Awak pun ni. kalau awak pun kena scam kan. Awak ajar. Tu saya tanya kalau cikgu mengajar kat sekolah mana? Cikgu kena scam ni. Cikgu mengajar sekolah mana? Sebab saya tak nak masukkan anak saya kat sekolah tu. Dia cikgu dia bayar. 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 Jangan. That's why benda ni, okay, kenapa saya cakap cikgu dengan lecturer penting untuk dengar apa yang saya sampaikan. You all menjadi perantara di antara saya dengan student. Itu yang penting. Bila saya ajar you, bila you mengajar, you boleh selitkan apa yang saya ajar kepada you all. Betul, Kan mudah. betul. Macam MLM, Rahmat ajar 3 lecture. 3 lecture ajar, nampak? Pecah. Awak ni, kena belajar benda tu semua. Cari 3 orang Cari 4 orang So kita kena cari untuk dia lah. Kena Cari 4 gitu. orang Dia macam tu lah konsep dia. Macam tu. Mudah Okay. untuk split kan. So maksudnya Okay. ilmu tu sangat penting. Ilmu tu penting lah. guys, penting. Okey, keseluruhan kan Tuan dah cerita ni semua lebih kepada situasi scamming tu. Okey, ni secara personally lah. Apa yang Tuan rasa Tuan nampak perubahan setelah Tuan buat benda ni? Ataupun apa kepuasan yang Tuan terima? Okay, of course PDRM tak nak lepaskan saya. My boss tak nak lepaskan saya. Saya berterima kasih pada PDRM lah. PDRM banyak mengajar, mendidik, memberikan ilmu. Lepas sebulan saya bersara, my boss adalah satu datuk ni. Bukan satu lah, ada banyak bos saya, datuk-datuk ni. Call saya, dia orang call saya.
Dan selalunya kalau dia orang call saya, dia akan minta tolong. Mat, adalah benda kan. Tapi kali ni saya agak rasa saya terharu sebab saya tanya, Tok, boleh saya bantu? Ada apa, Tok? Kau saya ada apa-apa ke? Boleh saya tolong? Dia kata, tak, Mat. Aku just nak tanya khabar kau. Aku nak pastikan kau okey. So, saya rasa sangat terharu bila bos saya tu, a few boss message saya, Mat, tak rindu ke kita orang? Aduh. Benda yang, okay, of course. Until now, Hmm. darah saya masih warna biru. Ya, betul lah. Oh, Darah- biru ni lah. Okay. Saya walaupun bersara, I still anggap saya adalah part of PDRM. Tengok baju. Dan saya akan mempertahankan PDRM kalau ada orang luar yang cuba untuk memfitnah Tomah dengan tomah-tomah yang tak sepatutnya dibuat. That's why saya melihat ilmu ini penting. Saya tak nak pergi secara general, saya follower tak banyak. Saya bukan artis yang ada follower berjuta-juta orang. Dekat 1 juta tu. Tetapi cita-cita saya ada tengok satu artis ni, follower dia berjuta-juta siul. Bila saya terfikir, kau dah ada follower berjuta. Tapi apa yang kau? Kalau kau buat awareness ni punya at least satu hari satu video, kedua hari satu video, I think dia akan membantu banyak. Betul. Tapi saya tak nampak benda tu. That's why saya sendiri buat. Oh. Tu saya kata, kalaulah aku ada follower berjuta-juta ni, aku akan pastikan semua benda info yang kerajaan nak sampaikan, yang mana-mana agensi nak sampaikan, mana message-message, knowledge, apa semua yang nak membantu masyarakat, saya akan sampaikan melalui saluran ni. Itu misi saya. Dan bila saya melihat perubahan dia, banyak saya dapat respon daripada follower saya, banyak. Dan diorang pun komen dalam media sosial saya. Saya aktif di TikTok lah. Tuan, terima kasih. Saya tengok video Tuan, saya selamat kena scam. Tuan, terima kasih kerana Tuan, saya selamat kena scam. Satu keseronokan. Keseronokan yang tak terhingga. Apatah lagi, duit yang kita selamatkan duit dia ni, bernilai ratusan ribu ringgit tau. Dan kita jangan terkejut, sebenarnya duit tu mungkin dia nak bawa pergi umrah, haji, untuk kos perubatan dia. You tolong orang tu tau. Ya. Wanita yang kena scam 5 juta, kena scam 5 juta. Saya jumpa dia tanya saya, Chinese. Woman Chinese. Dia kata, Tuan, kenapa saya tak pernah tengok video you sebelum ni? Kalau I tengok video you, mesti duit I 5 juta selamat. Masa tu kita terfikir, siut lah. Tak cukup Nilai lagi mulut aku ni bersamaan dengan 5 juta. juta tu. That's why saya selalu cakap dengan orang. Saya kata, I bukan nak glamour. Tak nak. Saya nak awak dengar cakap saya je. Tu saya kata, kalau saya live ke saya buat video, tak nak tengok muka saya tak apa. Kalau menyampah, saya pun kadang-kadang menyampah tengok muka saya. Awak cuma dengar je apa aku cakap. Dengar je. Aku kata janganlah. Dengar je. Apa yang susah, kan? Ha. Kau nak argue dengan aku untuk apa? Kau nak argue dengan aku untuk apa? Kan aku cakap jangan buat. Dah kau ikut je. Apa yang susah? Ada juga ke komen-komen yang argue? Ya Allah, Nampak banyak sangat tak gila, bertengok kan? Banyak gila. Tuan cakap je lebih. Tuan buat apa? Tu saya kata, okey, kalau awak nak suruh kita buat tangkapan, kita dah buat tangkapan. Takkanlah kerana tak keluar dalam media sosial atau tak keluar dalam berita, awak nak kata Tak buat polis kerja. tak buat kerja. Polis. Salah, men. Kalau awak nak tengok dalam handphone saya, kalau cerita pasal tangkapan saja, boleh hang lah handphone tu. Saya tinggalkan, saya cerita Sentul masa saya di APD Sentul, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Sentul pada tahun 2004, bulan 1 sampai bulan 2003. 2003 bulan 1 sampai 11. Sebab 11 tu saya pindah ke Bukit Aman. Bulan 1 sampai sampai bulan 11 2003, tahun yang sama, tangkapan yang kita buat, semua kes dalam jenayah komersial, tangkapan di Sentul saja 700 lebih. 700? Lebih. Pula 700 orang men-scam kat sana. Oh, ramai sangat tu. Kat Sentul saja. Itu Sentul, belum Dah Wangi, belum Cerah, belum masa maju. Yalah. That's why saya bukan nak public atau masyarakat puji PDRM. Oh, PDRM kau lah segala. Tak. Tapi at least kau jangan fitnah, kau jangan menjatuhkan kita punya semangat. Ya. Kau jangan hina kita. Cukup. Awak tengok yang baru-baru ni viral. Yang dekat Penang tu. Hai, mau selamat lah. Betul. Betul. Aku Betul, saya kata tengok kalau video. lah aku dapat depan mata aku Oh. ni, nasib baik. Boleh tiba Satu tu. benda saya nak bagi tahu I respect that police traffic. Dia tenang. Sabar siut. Sabar. Kalau tu. Kalau aku Tak ada sabar tu. Geram pula. Tak habis-habis. dua kali je aku cakap perkataan tu. 2 kali je. Lepas tu dah tak boleh cakap dah. betul Aku tak lah. peduli dah. Tengok betapa kita ni dipandang sebegitu rupa.
oleh masyarakat di luar sana. Kes lah dah tu sampai orang kata tu politik lah, polis berlakon. Kau gila kena tembak dah sampai tak. Siapa yang cakap? Saya orang Sabah tahulah benda tu betul-betul. Awak tengok komen-komen daripada netizen. Itu betul lah guys. That's why saya katakan mentality, perasan tak mentality? We are talking about mentality. Now we are talking about mentality. Banyak benda kita sebenarnya dah jauh. Cerita pasal educate ni, minta maaf cerita pasal education ni, pasal mentality kita jauh ke belakang lah. Terpulang lah. Orang nak dengar ke tak nak dengar cakap saya itu terpulang. Ini dapatan saya apabila saya menerima kes-kes scam dan saya interview masa-masa, saya kata kau ni tu pun kau tak tahu Dan kita tak boleh salahkan dia tau. Dia memang jenis tak tahu. Tuan, saya pergi kerja balik kerja. Saya tak tengok benda ni. So peranan kita ni menyampaikan benda ni, kita mesti pastikan message yang kita nak cakap sampai. Contoh, dalam LRT kau tayang lah semua video TV tu, LED besar-besar tu kau tayang. Shopping mall tu buat announcement seminit. Tentang Bukan sejam sekali ke kan. Panggung wayang sebelum tengok tu kau keluarkanlah apa-apa awareness. Tunjuk. Di sebuah negara nak buang air pun ada kat depan ni ada TV kecil. Pasal scam. Nak buang air. Terkejut tengok. That's why message ni saya nak sampaikan, message ni kena sampai. Kena banyak mesej lah. Kena banyak. Iklan lah, apa semua kena keluar. Kena Bukan banyak. susah. Awak follow je TikTok Rahmat Fitri Lawan sikit. Kita. Banyak mesej dah. Apa Saya tak susah? nak cakap, tapi awak paksa saya nak cakap. Aduh. So, kepada- apa dia yang mana satu? Alah, yang ada follower 900,000 tu. Wah. Setakat ni lah. Saat lagi kalau dah kena suspend, dah menangis. Ya, kalau ada company-company ke college ni, panggil lah kan orang-orang yang macam tu. Orang lain tak apa, bukan semestinya saya. Macam banyak tuan. lagi poli. Saya nak bagi tahu awak sekejap bagi tahu awak Saya ada ramai bos-bos saya dan pegawai-pegawai polis saya lain yang lebih knowledgeable dari saya, lebih hebat dari saya, lebih power dari saya. Cuma bezanya diorang ada influencer, bukan influencer. diorang tak show off. Diorang tak ada Depan TikTok. lah. Ada TikTok tapi diorang tak tunjuk. Tak ke depan. Kita bikin tengok bola. Mungkin lah. Buat tengok. Tapi betul saya cakap, saya ada banyak cikgu-cikgu polis lah yang power. Itu saya segan tau. Kalau saya bagi talk kan ada polis, saya segan. Sebab siapalah kita ni kan, kita tak bagus mana pun, tapi diorang lagi bagus sebenarnya. Tapi niat kita nak bantu orang. Niat Kita kita nak bagi sebarkan apa ilmu. yang kita ada gitu. Sebab tak semua orang boleh jadi untuk sebarkan ilmu kan. Betul, tak Kena. semua Yang nak berani, ambil tanggungjawab yang tu berani. Kena. untuk sebarkan Awak nak semua tolong tu. orang kan, seronok. Trust me, seronok tolong orang. Tolong seorang tu, awak kalau tolong seorang tu, itulah awak cerita sampai tua awak. Betul tak? Betul. Aku yang tolong dia dulu. Kan, betul macam tak? tu. Itu Dulu dia itu seorang. Itu seorang. Awak bayangkan video awak ditonton oleh beribu orang. Berapa ramai Juta. yang awak tolong? Seronok siut. Seronok, trust me. Awak buatlah. TikTok awak buat benda-benda ni bagus, benda-benda bagus. Tapi make sure ajar yang betul lah. Kau jangan ajar, oh kalau kena scam jangan buat report macam ni Kita kena cakap report. Awak ajar pula report palsu. Salah lah tu. Ada juga banyak konten-konten creator, TikToker ataupun YouTuber, saya melihat dia nak sampaikan niat tu bagus, tapi kadang-kadang fakta dia tu macam tersalah sikit lah dan mengajar pada benda yang tak betul. Bagi saya tu salah lah, tak boleh. Macam nak mudahkan kerja dia. Ya, tak boleh. Ada kepentingan kat situ lah. Semua nak kredit kan, nak view Nak kan. ada Macam tu kredit lah Cerita gitu. pasal scam mestilah tinggi. Okay, last. Doktor lah pula tersalah. Terima kasih. Terima kasih. Kita bagi PhD. Nampak macam doktor kan? Last tuan. Okay. Tuan kan buat kerja ni, tuan dah tinggal bersara. Tapi tuan punya mission ni actually saya tengok lah memberi benefit kepada PDRM juga. Terima kasih. Adakah tuan nak dapat Apa-apa. takut nak cakap kan? Cakap. Tuan ada dapat token-token ke dari diorang ataupun ada PDRM. dengan PDRM ataupun ini memang gerak solo sendiri tuan? Oh, saya memang gerak sendiri, company saya. Saya secara swasta, secara profesional. Okey. Saya tak ada gaji mana-mana setiap bulan. Oh, memang gerak sendiri. Memang gerak Sebab sendiri. apa yang tuan buat ni banyak bagi manfaat dekat PDRM. Terima kasih kalau cakap macam tu. Ya, sebab kurang kan jenayah Yes. komersial. Kalau Saya pun tak tahu kurang Mesti Okey. Ya, Tuan, index. kemungkinan akan datang. Sebab orang dah ada ilmu berkenaan dengan scammer ni. Gitu. Tak tahulah, saya- itu Jay yang motif malu. dia. Tapi itu motif. Tapi itulah kita punya motif tuan, ilmu apa orang kata apa? Ilmu yang tuan Dr. ada Rahman. ni nak share pada orang.
Itu sebenarnya yang kita tuan Saya nak, kan macam saya cakap tadi, saya fikir saya nak tinggalkan apa benda benefit yang saya boleh tinggalkan untuk bekalan saya kat masa mati nanti. Oh, That's why dalam PDRM pun boleh, dekat luar pun boleh. itu je lah yang Itu kita je. boleh Saya bawa. pun masih lagi, alhamdulillah kawan-kawan PDRM jemput saya lagi. Masih lagi. Cuma daripada PDRM tu saya tak harap apa-apa lah. Cuma saya kata, oh ada company swasta yang jemput kan. Saya terpanggil. Okay. Dia gini, profesional. Kan. Saya banyak tanya pada cikgu, layak ke saya menerima benda ni? Kita cakap tadilah pasal token ke payment kan. Dan ustaz yang mengajar saya, dia kata, Rahmat, cikgu yang mengajar kat sekolah dia ada gaji. Lecturer mengajar ada gaji. Kau siapa nak bagi kau gaji? Ya. Dia cakap macam tu. Dan ada satu ustaz dia cakap, dulu cerita pasal Nabi lah. Macam mana Nabi datang pada satu, dia panggil Sekejap pakai tudung je. dia panggil apa tu, kalau tazkirah ke apa program kan. Dan Nabi menerima hadiah yang diberikan oleh orang yang menjemput dia tu. Dia cakap macam tu lah. Cara tepatnya cerita tu saya minta rujuk pada yang pakar lah. Saya takut salah cakap nanti orang kata saya tunggang agama. Lebih kurang begitulah. Ya, tapi saya banyak tanya pasal benda tu sebab dulu saya memang konon-kononnya ikhlas bekerja. Dulu. Ikhlas dulu. Sebab dia bawa PDRM. Ikhlas. Tu Tuhan nak buka pintu hati jentik saya tu bila ada orang cakap, tuan, yang sebelum tuan tadi tu, yang tadi tu kita ada bagi dia bagi dapat berapa aku tak tahu pun. Innocent dah tu. Baru kita tahu ya ke. Lepas tu kita tanya orang, memang aku ni patut dapat ke? Yelah, Kita tanya kan. Dan dia kata, tuan, macam ni tuan, professional. You bekerja. Ya. Macam saya sekarang, saya bergerak sebagai company consultant kan. This is kerja. That's why untuk nak mengelakkan orang kata saya ni nak duit atau pandang duit, saya buat live setiap pagi, betul? Betul. Petang saya buat live. Live tu percuma tak? Percuma. Video saya percuma. Live percuma. Sometimes kita buat program yang ada NGO support. Dalam live ke? No. Buat program lah. Macam Program baru-baru ni Yayasan TZA buat program kan dengan Okay. saya. Percuma dekat hotel lagi. Banyak benda yang kita bagi percuma dah. Tu saya kata. Dia gini Okey lah, saya bagi tahu awak Saya nak suruh orang berilmu, betul? Nak suruh belajar kan? Awak tanya saya kata saya tak nak jawab. Kalau awak nak saya jawab, boleh awak bayar saya. Awak pun cakap, alah Rahmat ni itu pun kira lah. Saya tak nak jawab, saya tak nak tanyalah, saya nak jimat duit. Okey, awak nak jimat duit kan? Nak percuma. Video saya ada. You pergi tengok video saya, you belajar. Sebenarnya situ semua dah ada. Saya selalu cakap macam ni dalam live. Tak apa kalau awak tak nak bayar saya, tak payah bayar saya. Ni saya buat ni percuma. Dan kalau awak nak apa-apa, kat video saya ada percuma. Pergi je situ. Tapi awak tak nak. Yang percuma pun awak tak nak. Nak tengok depan-depan cakap. Nak jumpa juga. Okey, dia tak payah kira apa-apa Okay, Tak. payment dia pergi kat Tak. saya. Apa yang saya buat, saya kena honest. Sebenarnya kenapa saya buat macam tu, sebab saya nak paksa awak supaya awak tak perlu keluar duit, awak pergi pada yang percuma sudah. Banyak dah kita tolong live. Saya boleh tidur kat rumah lah. Pagi mana ada apa-apa. Saya tak ada apa pagi. Pagi-pagi. Awak tengok setiap pagi saya buat live. Setiap pagi. Setiap pagi Tengok 2 dia jam, bekerja. 3 jam, 2 jam. Ni balik ni patutnya live. Bila nak habis ni? Orang nak buat live. Nak habis dah. okey. Tadi lagi dia panggil tu. Okay. Okey. Untuk penutup, kita minta jangan lama nasihat terakhir untuk orang-orang yang Rakyat di-scam dan si scammer. Bagi yang pedas sikit yang kat Mengelakkan scammer tu. scam ni. Okey. Dalam agama kita ajar, menuntut ilmu itu takwa. Menyampaikan ilmu itu ibadah. Okey. Mengulang-ulang ilmu itu zikir. Mencari ilmu itu jihad. Mencegah lebih baik dari mengubati. Awak tak perlu dengar cakap saya. Ikut je apa yang agama kita dah ajar. Saya bukan suruh ikut cakap saya. Agama kita dah ajar. Agama kata tuntut ilmu. Ilmu yang akan menyelamatkan kita. Ilmu saja, tak ada lain dah. Saya nak tanya awak, susah ke awak nak faham apa saya cakap dan awak ikut? Tak susah pun, tak nak kena scam. Rahmat dah kata ni scam dah. Bukan awak nak kena ketuk ketampi ke bumping ke. Saya dah cakap kalau terima panggilan ni yang macam ni scam. Ikut je, tak ada Follow masalah. Follow je. I love you all. Saya sayang rakyat Malaysia, saya sayang your family. Saya sayang anda. Saya tak sanggup lah. Babe, aku tengok orang menangis hari-hari lah babe pasal duit kena scam. Hilang duit. Sampai bila aku nak tengok benda tu? That's why aku macam Lepas tu tuan bagi duit. sedih shoot. Tengok lah, depends lah kan. Ini bikin duit belanja sikit kan. Depends lah kan. Dia ni kan, betul lah dia ni. Nak kena dia ni tau. Memang nak kena tau. That's why awak, last sebelum habis kan. Okay. Awak bekerja keras since umur 20 lebih.
kumpul duit sampai 60 tahun. Simpan duit yang awak kumpul setiap bulan tu. Awak bayangkan 60 tahun tu awak nak enjoy with the money. Dah kumpul sampai masanya awak pencen, dah ada duit. 500,000 selama ni duit yang aku kumpul. Ya. Satu call je awak kena scam. Saya nak tanya awak, boleh patah balik tak nak kumpul? Tak boleh dah tuan. Boleh dapat balik? Susah. Nasi dah jadi bubur. Hidup merana tuan. Yes. So, sediakan payung sebelum hujan. You bersiap sedia dengan benda ni. Okay, itu nasihat saya lah. Jangan tunggu benda dah kena. You nangis jumpa saya keluar air mata darah. Duit you dah tak ada. Duit you dah pergi luar negara. Itu saya kata, kalau boleh dapatkan, saya akan dapatkan. Masalah, bila kau jumpa aku, kau tanya aku, kau suruh aku check, duit kau dah tak ada. Mana nak cari ni? Dah hilang dari akaun. Kalau boleh ni, kuih hidung keluar duit, aku bagi kuih hidung keluar duit. Nah, ambil lah, kesian kat kau. Tapi tak boleh. That's why saya kata, ilmu lah. Ilmu. Pokok pangkal dia adalah ilmu. Okey, banyak nasihat, pengalaman, pengajaran yang Tuan ASP dah share kita untuk 3 episod ni. Yes. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Kalau ada Terima kasih, rezeki Tuan. kita akan panggil lagi balik InsyaAllah, kita. insyaAllah. Dengar-dengar macam tu lah kan. Tak susah. Tak susah. Panggil saja, call saja. Call saja saya sampai. Okey, so berakhirlah Sembang Edu Podcast kita untuk episod yang kali ketiga ini. Yes, betul. Sembang Edu Podcast kita ini masih disponsor oleh Saito University Saito College. College. Thank you, Saito College. Thank you. Saito University College ada Penguatkuasaan program apa? undang-undang, perusahaan keselamatan, logistik, HR, business dan juga kulinari dan Culinary pastry. dan pastry. Okey. Ada juga untuk program TVET, Master TVET. dan PhD. Betul. Untuk belajar, sambung belajar, ilmu, mestilah kita kena belajar. Belajar. Tuntut Sambung lah. lagi. Yang Tuntut terlambat ilmu. kita ada apel, jangan risau. Ya. Mungkin rasa dah malu, dah umur 30 takkan baru nak Tak payah ambil malu diploma lah. kan? payah malu. Okey je. Tapi tuan cakap okey je. Tak payah. Ah. Kita ni sampai kita dah ujung nyawa pun kita kena belajar. Betul. Belajar je. Ya. Okay, so Azrin, kita ada satu message nak disampaikan. Yes. Giveaway. Yes. Jangan tipu Dia Scammer jangan scam Ini Okay. bajet sponsor. Ini bajet ada? Bajet sponsor confirm kita. Okay. So kita ada giveaway untuk semua viewer kita. Yes. Tapi kita punya giveaway tu kita ada syarat kena sebelum kita bagi. Yes. Kita pilih satu je kan? Ya, betul. Kita pilih seorang je. Untuk episod yang lepas bersama Tuan Sufian, kita ada episod kat mana? Oh sini. Episod bersama Tuan Sufian, Ya, episod betul. 1 tu. Cuba korang belik balik ataupun siapa yang Tengok dah balik tengok video tengok tu. balik tu. Soalan dia. Soalan dia, apa yang video tu apa yang Bermanfaat dan memberi pengajaran memberi pengajaran kepada anda. Yes, betul. Okey. Kita So, akan pilih komen yang terbaik. terbaik Kita dan akan paling bagi menarik giveaway. yang paling saya baca je saya terus nangis. Yes, betul. So komen yang terawal komen yang terawal. Terawal dan menarik. Baca Okey. tu nangis Lepas tu kita akan pilih, kita akan bagi tahu di episod yang akan datang. Yes, betul. Untuk tetamu akan datang lah. So dia carry forward lah macam tu. Gitu. Okey, apa pun terima kasih. Terima kasih. Semua. Okey, Azrin kita akhiri. Kita jumpa di episod akan datang di Sembang EDU EDU Podcast.